Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Mana yang lain ni tuan-tuan? Tak ada orang. Imam mana? Selalu ada imam. Imam tu apa nama imam tu? Sidang Haji Ramli. Oh iya ke? Tak apalah. Tuan-tuan mau sihat tu. Memang kurang malam ni tu, hujan kot tu. Tak apalah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan kat mana kita berhenti? Muka surat Allah kalau Jawi. Kita masuk bab baru kan. Bab baru 68 Jawi muka surat 68. Bab 10. Betul itu. Baik. Baik tuan-tuan, kita tengok bab yang ke-10. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata mengarang bab 10. Kitab kita, kitab apa tuan-tuan? Asas Aqidah Islam. Asas Aqidah Islam. Baik. Bab yang ke-10. Sebelum ni kita dah habis bicara tentang Asmaul Husna kan. Habis dah 99. Jadi hari ni kita masuk, barulah kita masuk pada sifat 20. Sifat 20 yang wajib diketahui, ataupun sifat 13. Lebih kurang ya tuan-tuan. Tapi antara 20 dengan 13, pandangan yang lebih kuat ataupun yang lebih rajih adalah 13. Tapi tak apalah, kita ambil pandangan Imam Al-Baqillani dengan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahumullah, yang mana dia sebut ada 20. Tapi tak apalah tuan-tuan, ni semua perbahasan ilmu kalam ya. Baik. Jadi tuan, kita tengok pembicaraan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Sifat ni apa tuan-tuan? Sifat ni sesuatu yang berdiri pada zat. Bila sebut je sifat, maka melazimkan ada zat yang berdiri dengannya. Macam mendengar lah. Kalau sebut mendengar dia tak boleh ada kecuali dia kena duduk pada seseorang. Betul tak? Macam tuan-tuan kan, tuan-tuan zat ada mendengar, ada melihat, berkata-kata, tapi sifat tu dia tak boleh berdiri sendiri. Itu sifat. Jadi bila sebut sifat Allah, sifat yang berdiri pada zat Allah. Makna-makna yang berdiri pada zat Allah. Kalau kita pun manusia ada sifat, tapi yang layak bagi kita lah, Allah yang layak bagi kebesaran dan keagungannya. Sifat apa tuan-tuan? Sifat kita banyak, betul tak? Melihat, mendengar, berkata-kata, hidup, mati, betul tak? Sakit, ini semua sifat tuan-tuan. Lemah, kuat, sifat dia mesti berada pada zat. Baik, kita tengok sifat-sifat Allah. Ni dia dah mula masuk kepada ni perbincangan falsafah sikit tuan-tuan. Dia mula pakai apa? Perbahasan akal lah tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, bila tuan-tuan mengucap 2 kalimah syahadah, lepas kita mengucap, mati masuk syurga tuan-tuan. Kalau betul kita ucap tu lah. Kalau ada orang baru masuk Islam, dulu dia Buddha, ataupun dulu dia Hindu, ataupun dulu apa-apa agama, dia mengucap 2 kalimah syahadah, keluar insiden mati, dia ahli syurga.
Bukan nanti maksud mengaji sifat 20 ataupun tauhid 3 ke apa-apalah tuan-tuan. Mengaji akidah ni supaya akidah tak rosak, dia benteng-benteng tuan-tuan. Tapi untuk Islam ni cukup 2 kalimah syahadah. Baru ni ada satu orang Melayu kita, dulu dia muda-muda, dia gangster betul lah tuan-tuan ni, polis pun kenal dia. Dia beritahu, dia kata ada apa, seorang Cina jumpa dia. Cina ni badan penuh tatu. Cina ni kata, dulu masa muda aku ikut hang. Ialah gangster. Dia gangster biasa, dia satu Malaysia lah tuan-tuan. Melayu ada, India ada, Cina ada. Dia gangster hebat-hebat lah. Kalau gangster Melayu saja, Cina saja, India saja, sebenarnya dia tak hebat sangat lah. Gangster ni satu Malaysia, dia hebat sikit lah. Jadi bila dia kata, dulu muda-muda aku ikut hang, sama-sama gangster kan, pegang kawasan. Dah tua apa aku nak ikut hang. Nak ikut lagu mana? Rupanya aku nak masuk Islam. Masuk Islam dia. Kita kalau orang nak masuk Islam tuan-tuan, kita jangan susahkan. Saya ingat ada kejadian di Sabah. Saya dengar seorang ustaz cerita. Ustaz ni terkenal lah, pendakwah. Kejadian di Sabah tu, ada orang nak masuk Islam. Dia memang nak masuk Islam. Pergi kepada jabat agama. Jabat kata tak boleh, syarat dia macam ni, syarat dia macam ni, mesti macam ni, macam-macam. Dia ulang-ulang berapa kali, sampailah dia mati tengah jalan, accident. Berat tuan-tuan. Kita kalau dah tahu orang nak masuk Islam, kita ambil saksi. Jadi orang pakcik ni faham jugalah. Bila tahu dia nak masuk Islam, pakcik ni kata, mengucap sekarang, tak mau, takut nanti keluar insiden mati. Sebab kita perlukan saksi, betul tak? Kalau orang tu memang dia dah bersaksi dalam hati dia, tiada Tuhan melainkan Allah, ni hormat surah Allah, dia mati, mungkin dia boleh selamat masuk syurga. Macam Najasyi, betul tak? Dia dah mengaku beriman tapi tak ada saksi. Urus cara Kristian tapi dia ahli syurga, Najasyi tu. Baik. Jadi tuan-tuan, kalaulah dia baru masuk Islam, umur 60 contohlah, dulu kafir, gangster lagi, pukul orang dan sebagainya tuan-tuan, umur 60 dapat hidayah masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Dah mengucap, baru mengucap, tak ada mandi ke ni, bam, accident, mati. Zahirnya ahli syurga ni neraka. Zahirnya ahli syurga kalau betul-betul beriman. Sebab bila orang mengucap 2 kalimah syahadah, segala dosa yang lalu diampunkan. Itu kelebihannya. Beza dengan orang yang Islam. Islam bagus dah ni, umur 60 murtad, batai semua, na'udzubillah. 60 haji dah 10 kali, buat masjid dah 10 kali, sedekah anak yatim, buat rumah anak yatim, Ramadan, tarawih dan sebagainya, tiba-tiba buat sebut perkataan atau perbuatan yang membatalkan akidah, habis semua. Fahabitat a'maluhu fid dunya wal akhirah, habis semua. Kalau dia masuk Islam balik kosong. Dia boleh masuk Islam balik, betul tak? Sebab tu kita kena jaga lidah, perbuatan dan i'tiqad kita jangan sampai batal. Tu yang mengaji tu. Takut dah umur 60 batal tuan-tuan, akidah kita batal. Sayang tuan-tuan. Memanglah kita mengucap balik hak yang lain batal lah tuan-tuan. Tak ada lah, kosong. Bila masuk Islam balik kena taubat betul-betul, mulakan ibadah lain. Ibadah dulu habis 60 tahun dulu dah burn dah tuan-tuan. So yang mengaji akidah supaya kita tidak sebut perkataan yang boleh membatalkan akidah. Kadang-kadang ada orang disebut, alah semua agama ni sama ya, semua masuk syurga. Berat tu, berat. Seronok sebut tapi tak boleh. Ada ni ada TikTok dan sebagainya kan. Kita sebagai orang Islam tak boleh rasa kita lebih betul daripada Hindu. Kita sebagai orang Islam tak boleh rasa kita lagi betul daripada Kristian. Semua betul. Ni apa ni? Kalau tanya orang Hindu pun, kalau tanya mana agama yang betul, dia akan kata Hindu. Tak apalah, hak dia, betul tak? Takkan kita nak marah dia, itu hak dia. Kita tanya orang Kristian, agama apa yang betul, mesti dia kata Kristian. Betul tak? Takkanlah kita orang Islam nak rasa kita betul, tak boleh. Betul tak? Saya tak pernah pun jumpa orang Kristian sebut lagu tu. Betul tak? Kita sebagai orang Kristian tak boleh kata, rasa kita lebih betul daripada Islam. Orang Kristian tak sebut lagu tu. Hatta agama lain tak sebut. Ini orang Islam, perempuan pakai tudung pula tu. Ni sifat apologetik, sifat-sifat yang apa, toleransi yang tak kena gaya, sampai gadai maruah. Nak jaga hati orang lain, gadai maruah kita. Ini bukan dia.
Semua nak dapat view yang banyak di TikTok, Facebook, buat kenyataan yang pelik-pelik. Baik tuan-tuan, jangan tuan-tuan buat kenyataan macam tu, bahaya. Baik, kemudian dalam perbicaraan sifat-sifat Allah itu ada yang dinamakan sifat yang wajib, yang mustahil dan harus. Mana wajib, mustahil dan harus? Inilah falsafah. Dia maksud falsafah. Ada disebut ada dalam Quran, di dalam hadis pada zaman Rasulullah, sahabat tak ada. Tapi itu kenapa main wajib, mustahil, harus? Ini semua bila masuk falsafah Greek. Bila masuk falsafah Greek ke dalam Islam, mereka menggunakan falsafah menyerang Islam. Maka ulama kena guna gaya bahasa falsafah juga nak bela Islam. Boleh tak? Sebab tu tuan-tuan jangan cari pula mana dalam Quran hadis sifat wajib, mustahil, harus. Memang tak ada. Memang tak ada. Zaman sahabat pun tak ada. Ini cerita waktu falsafah menyerang Islam. Maka ulama guna gaya bahasa falsafah, kalahkan falsafah. Cuma kita mengaji sekarang tuan-tuan, sekarang ni orang dah tak serang Islam guna falsafah lah. Pasal tak? Orang mula menyerang Islam dengan pertama memang betul-betul serang lah, tembak dan sebagainya, seperti mana yang mereka lakukan di Baghdad, di mana, Iraq, di Afghanistan, Rusia, di Chechnya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pun mula memakai fakta saintifik, betul tak? Fakta saintifik dan logik. Kita jaranglah guna falsafah sifat wajib harus. Jaranglah kita dengar. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube ada penceramah-penceramah Kristian kan, yang handal-handal. Dia tak guna falsafah lah. Tidak, dia guna sains, dia guna fakta, dia guna statistik, dia guna data tertentu. Itulah. Ataupun dia guna logik-logik yang mudah, ataupun dia ambil ayat Quran, dia terjemah ikut suka dia. Dia dah mula tak ada. Tapi yang kita mengaji hari ini tuan-tuan, sebagai kita panggil fardu kifayah lah tuan-tuan, maklumat kita adalah cerita sejarah dahulu peperangan sesama, pertemuan akidah antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah, Jabariyah dan Qadariyah dalam persoalan falsafah ilmu kalam. Baik, sifat wajib ni apa tuan-tuan? Apa bila sebut wajib, mustahil, harus? Kita kena faham tu dulu. Kita sebut wajib tuan-tuan, makna dia apa? Dalam fiqh ataupun syariah, fiqh, kalau sebut wajib, apa dia? Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib ni dari segi hukum fiqh, siapa yang buat benda tu dapat pahala, tinggal berdosa. Betul tak? Macam sembahyang, siapa sembahyang dapat pahala, siapa tinggal sembahyang berdosa. Kalau sunat, siapa yang buat dapat pahala, tinggal tak dapat apa. Kalau makruh, tinggal dapat pahala, buat tak dapat apa. Kalau haram, tinggal dapat pahala, kalau buat berdosa. Kalau harus, buat ke tak buat, sama. Itu dari segi hukum fiqh. Wajib di sini jangan faham tu, ni wajib dalam hukum akal, hukum falsafah tuan-tuan. Ini dalam cerita bab falsafah akidah. Wajib pada hukum akal, tuan-tuan boleh buka dalam kitab-kitab lain, dia sebut apa? Benda yang apa? Ma la yutasawwaru fi aqlihi adamuh. Apa yang pada akal kita tak boleh bayang benda tu tak ada. Akal kita tak boleh bayang benda tu tak ada. Akal kita ni, benda yang wajib pada akal ni, kalau kita kata tak ada, tak logik, mustahil. Contohnya tidak ada Tuhan. Yang ni mustahil pada akal tuan-tuan. Sebab tu Allah tu lah wajibal wujud. Nombor satu tuan-tuan kena ingat bila sebut wajib, kewujudan Allah Azza wa Jal dan sifat-sifat kesempurnaan, itulah kewajipan yang paling utama dalam hukum akal tuan-tuan. Jadi wajib ni apa? Benda yang kita tak boleh bayang. Alam ni tak ada Tuhan, mana boleh. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, tuan-tuan duduk KL 3 bulan, balik main dekat kampung $4 ni, tengok sebelah rumah tuan-tuan ada banglo siap dengan Ferrari, ada kolam renang lagi tuan-tuan. Tuan-tuan akan tanya apa? Siapa punya? Betul tak? Ke tuan-tuan terdetik dalam hati, mesti rumah ni jadi sendiri. Kalau tuan-tuan fikir macam tu, berat sangat tuan-tuan. Berat sangat lah. Hatta kalau satu kampung $4 ni bagi tahu, tak, rumah ni mana ada orang punya. Rumah ni pagi kami sedap-sedap, bumi terbelah, keluar Ferrari, keluar rumah siap dengan kolam renang. Tuan-tuan percaya? Susah, betul. Walaupun satu kampung $4, biar betul hampa ni. Kalaulah sekadar Ferrari, rumah banglo, bumi dengan alam semesta jauh lebih complicated dan kompleks tuan-tuan. Susah.
tuan-tuan yang baca sikit sains tentang alam semesta ni, mustahil. Saya lupa ada seorang pakar fizik daripada Jepun, nama dia saya tak ingat. Dia sebut dia dalam komuniti fizik dunia ni, pakar-pakar fizik, dalam kiraan fizik, mustahil alam ni tak ada Tuhan, mustahil. Walaupun dia tak beriman dengan Allah, tapi nak kata tak ada Tuhan jadi sendiri, oi, pelik sungguh. Hatta Albert Einstein kan pun terkenal, dia Yahudi, percaya pada Tuhan. Dari segi kiraan sains, mustahil alam ni jadi sendiri. Saya bagi contoh tuan-tuan. Kosong tambah 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 kosong sampai ke KL tuan-tuan. Plus apa? Bukan plus, equal apa? Sama dengan kosong. Dia takkan jadi 0.1 pun. Makna dia apa? Boleh ke alam ni daripada tak ada apa boleh jadi ada? Ini mustahil dalam kiraan simple matematik tuan-tuan. Mustahil, belum kira fizik lagi ni. Mustahil. Mesti ada yang menjadikan. Dan yang menjadikan ni, dia adalah satu zat yang mutlak, tidak terikat dengan masa dan tempat. Segala-galanya dijadikan. Baik. Jadi tuan-tuan, wajib tu ingat apa dah? Wajib perkara yang dalam akal kita tak boleh bayang benda tu tak ada. Mesti ada. Wajib ni maksudnya mesti ada. Kalau tak ada tu akal tak dapat terima. Yang mustahil ni maksudnya yang mesti tak ada. Kalau ada haru tuan-tuan. Contoh, ada dua Tuhan. Mengarut tuan-tuan, kalau ada dua Tuhan, dia akan jadi perang, betul tak? Tuhan ni dengan Tuhan ni masing-masing bawa makhluk dia lawan. Tuhan ni nak ni, Tuhan ni nak itu. Bila ada dua Tuhan menunjukkan dua-dua lemah, betul tak? Kerana kena ada dua Tuhan baru jadi alam. Itu menunjukkan lemahnya tuan-tuan. Kalau ada dua Tuhan, tiga Tuhan, empat Tuhan. Malah sebut dalam Quran, idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Kalau lah Tuhan ni ada dua, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau kat dunia langit bumi ni ada Tuhan selain pada Allah, pasti binasa. Pasal apa? Ayat lain sebut. Sebab kalau ada dua Tuhan, satu Tuhan akan bawa dia punya makhluk, betul tak? Mengalahkan Tuhan yang lain. Perang tuan-tuan. Kalau kita kata ada, ataupun ada Tuhan yang menjadikan Tuhan, mustahil juga. Katakanlah ada Tuhan yang menjadikan Allah, siapa yang menjadikan dia? Tidak. Katakan A jadikan B, siapa jadikan B? Oh, C, siapa jadikan C? D, siapa jadi? Lah semua bukan Tuhan, betul tak? Semua bukan Tuhan. Tu saya kata Tuhan mesti bersifat mutlak dalam segala-galanya, tiada bandingan. Malah akal pun tak mampu membayangkan apa tentang kehebatan dan keagungan sifat dan zat Tuhan yang Maha Esa. Baik tuan-tuan, itu mustahil, benda yang mesti tak ada. Mustahil ada. Akal tak boleh bayang adanya dia, tak boleh bayang. Ma la yatasawwaru fi aqlihi wujuduh. Akal tak boleh bayang adanya sifat mustahil. Macam Allah Taala lemah, mustahil. Kalau Allah Taala Tuhan tu lemah, macam mana ada langit dan bumi? Dan harus ni apa tuan-tuan? Harus ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dia selalunya merujuk pada manusia lah. Perkara-perkara yang mungkinat dipanggil. Kita ni semua harus tuan-tuan, dari segi hukum, dari segi akal, kita ni semua harus ada, harus tak ada. Harus ada, harus tak ada. Sekarang kita ada, mungkin kita mati. Nanti kita ada balik, mungkin gitulah tuan-tuan. Boleh jadi Allah nak jadikan kita, ataupun Allah Ta'ala tak jadikan kita. Tetapi tidak membatalkan hukum alam ni. Yang ada Tuhan, ada sistem je sendiri. Betul tak tuan-tuan? Tapi kalau tak ada Tuhan, macam mana boleh ada alam ni? Dia jadi macam tu pula. Kalau tak ada Tuhan, macam mana boleh ada alam ni? Tapi kalau tak ada kita tuan-tuan, tak ada apa. Kita pun ada dan kita akan mati, pergi dan pulang. Baik. Jadi mungkinat, segala yang mungkinat itu sifatnya adalah harus, harus saja. Harus ada, harus tak ada. Baik, kita tengok. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah ialah sifat yang mesti ada kepada Allah, mesti ada pada Allah. Yang kita nak bicara ni 20 sifat ni lah yang mesti ada pada Allah, mustahil tak ada. Yang kedua, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah ialah sifat-sifat yang mesti tidak ada kepadanya. Yang lawan dia lah. Contoh qudrah, wajib bagi Allah, kuat. Lawannya lemah, al-ajzu, lemah. Al-iradah, berkehendak. Lawan dia mukrah, dipaksa.
Tu lawan dia tuan-tuan. Tu mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Sifat apa lagi? Ada, Allah Ta'ala ada, lawan dia Adam. Maksud dia apa? Tak ada. Itu mustahil. Baik. Yang ketiga, sifat yang harus pula ialah harus boleh jadi bagi Allah membuat sesuatu yang mungkin ataupun tidak. Itu dia sebut tu. Sifat yang harus bagi Allah ni, boleh jadi Allah nak jadikan tuan-tuan ataupun tak jadikan tuan-tuan. Itu terpulang pada hak Allah. Harus bagi Allah menghidupkan kita dan mematikan kita, ataupun langsung tidak menjadikan siapa-siapa tuan-tuan. Ya Allah langsung tak jadikan dia. Harus bagi Allah. Harus bagi Allah menjadikan langit dan bumi. Bukan wajib, harus. Terpulang pada kehendak Allah Azza wa Jal. Lagi satu tuan-tuan, orang yang buat baik, dia mati, dia buat baik lah. Dalam hidup ni dia buat baik, sembahyang, puasa, mati pun bagus, mati dalam iman, mengucap apa semua. Dia wajib masuk syurga ke harus masuk syurga? Di sisi Allah harus. Bukan wajib, bukan wajib, harus. Malah ulama sebut tidak boleh kita mewajibkan Allah Azza wa Jalla. Harus bagi Allah nak memasukkan para anbiya ke dalam neraka. Harus bagi hak Allah. Harus bagi hak Allah nak memasukkan siapa saja ke dalam syurga, hatta Firaun sekalipun. Harus bagi Allah. Nak cerita apa? Itu memang kuasa mutlak Allah. Tidak siapa boleh paksa dia. Cuma kita pegang pada janji Allah. Betul tak tuan-tuan? Dan Allah Ta'ala pegang pada janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan apa? Tidak akan menyalahi janji. Jadi orang baik akan pergi mana? Pergi syurga. Pasti Allah Ta'ala ada janji. Dan Allah Ta'ala kata tidak akan menyalahi janji. Tapi kalau Allah Ta'ala nak buat, itu harus bagi dia. Hak Allah Azza wa Jalla. Berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah lain. Mu'tazilah kata kalau orang dah buat baik, Allah wajib bagi pahala. Mana boleh tak bagi? Mana boleh? Mu'tazilah macam tu. Kalau orang dah buat baik kat dunia ni, dia mati, Allah mesti wajib bagi Allah masukkan dia ke dalam syurga. Mana boleh, dia dah buat baik dah. Macam tu pula. Dia macam dengan Tuhan ni apa? Berkeras tak? Bukan begitu sifat kita dengan hamba, tuan-tuan. Hamba dan Tuhan bukan begitu. Kita buat baik semata-mata kerana Allah, kemudian kita pegang pada janji Allah. Allah Ta'ala janji orang yang baik Allah Ta'ala akan letak di mana? Tuan-tuan baca Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, banyak kali orang beriman beramal soleh, beriman beramal soleh dalam syurga. Betul tak? Yang masuk neraka ni mana? Wa may ya'sillaha wa rasulahu, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang ingkar pada Allah pada Rasul, yang tu yang masuk neraka. Tentu ada satu kisah menarik. Nabi Musa alaihi salam ni cerita, tentu dalam tafsir ada sebut, Nabi Musa tanya dekat Allah, kenapa tak masukkan semua makhluk ke dalam syurga? Betul tak? Masukkan ke semua manusia dan jin dalam syurga, kenapa mesti ada neraka? Kenapa tak masukkan semua manusia? Kenapa ada neraka? Masukkan semua manusia ke dalam syurga. Dulu saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada satu orang Hindu kan, dia tanya soalan kat Dr. Zakir Naik di Dubai, tak silap, di belah negara Arab lah. Dia kata pasal apa Tuhan dalam orang Islam ni, maksud dia Allah lah, Hindu ni dia jadi mengkaji Islam, pasal apa Tuhan dalam agama Islam ni Tuhan yang sombong, yang keras, yang sifat yang tak baik lah dia rasa. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, kalau taat pada aku masuk syurga, kalau lawan aku masuk neraka. Ini sifat yang kata sombong, keras. Sedangkan kami di dalam Hindu, kalaulah orang tu buat dosa jahat lagu mana pun, kalau dia jahat, Hindu kan tuan-tuan, dalam agama Hindu, dia kalau dia jahat, dia mati, dia karma kan, dia akan pusing balik. Kalau dulu dia jahat, nanti dia akan hidup dalam badan yang teruk, miskin, cacat. Dia pun percaya tuan-tuan. Percaya, bukan percaya sikit, percaya sungguh, beriman sungguh. Masa saya di Universiti Malaya, saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada dua laki bini doktor Hindu, dua-dua Hindu, tapi bijak tuan-tuan, hebat doktor. Saya tak pasti tuan-tuan sama ada doktor falsafah, hebatlah, PhD lagilah hebat, ataupun doktor perubatan pun hebat juga tuan-tuan. Dua-dua doktor. Takdirnya mereka dapat anak sindrom Down, sindrom Down kan. Jadi dia macam aib lah bagi mereka. Anak sindrom Down, ayah dan mak doktor, macam tak munasabah. Macam mana dapat anak sindrom Down?
baru fikir macam mana nak buat tu. Mereka duduk kat tingkat berapa belah tu, lempang anak ke bawah, mereka melompat. Pasal apa? Pasal mereka yakin tak apalah mati. Selagi kita hidup dalam badan yang lebih baik, tuan-tuan faham tak? Sampai sanggup mati. Siapa yang kat dunia ni jahat, pi merompak, pi bunuh, selagi dia mati, dia hidup dalam badan lain, dalam badan yang teruk. Mungkin cacat, mungkin miskin. Kalau dia baik, nanti dia mati, dia hidup dalam badan orang yang handsome, orang yang kaya, mewah. Dia percaya macam tu. Dia karma pusing. Siapa yang betul-betul baik, dia sampailah darjat yang tinggi, apa nirvana ke apakah. Darjat yang mana dia bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Itulah yang dia nak nirvana tu. Nirvana ke apa. Saya tak ingat sangatlah, saya mengaji kat dulu perbandingan agama. Itu yang dia nak tu. Yang paling tinggi, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, pasal apa tuan-tuan Allah Ta'ala tak masukkan semua dalam syurga? Betul tak? Kenapa mesti ada neraka? Sedangkan dalam agama Hindu tak ada konsep ni. Jadi dia nampak, bila dia tengok agama dia, agama Hindu, dibandingkan Allah agama Islam, dia nampak Tuhan agama Islam ni bengis lah. Dia nampak bengis, sombong. Jadi why? Kenapa kan? Soalan why? Kenapa macam tu? Saya pernah cerita kat tuan-tuan kan? Kita tak pernah cerita tuan-tuan? Pernah. Benar. Saya yakin, yang ni saya yakin 99.9999. Yakin saya dah cerita lah kat tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan tak ingat. Mungkin sahabat kita yang meninggal tu mungkin dia ingat kot, kalau dia ada lah. Meninggal dah tu. Apa nama yang meninggal tu? Berapa orang meninggal? 2 lah. Covid dulu. Kamal seorang lagi. Siapa meninggal dulu? Kamal dulu ke Azmi dulu? Berapa orang? Mesti 2 orang meninggal. Azmi tu yang mana rupa dia tu? Duduk atas kursi. Kursi atas tu. Umur apa dia? 60 lebih. 60 lebih. Yang jual buah dulu kah? Bukan? Ada jual buah dulu, siapa tak ada jual buah? Tidur lagi kot tu. Ada lagi. Ada jual buah dulu. Dia sakit ke Ustaz kan? Yang duduk atas kursi 60 lebih. Kamal tu umur apa? Muda lagi tu. Semalam hari tu saya pergi Masjid Jawi, meninggal kat cikgu umur 47. Covid juga lah. Tak apalah tuan-tuan, masing-masing lah bahagian lah. Saya lupa beritahu tuan-tuan, saya keluarga ramai kena Covid. Lepas Kamal kena, meninggal kan, keluarga saya kena ramai. Ramai lah tuan-tuan. Ayah kena, mak kena, kakak kena seorang, abang seorang, abang ipar seorang, kakak ipar seorang, anak saudara ramai. Saya tak boleh kira tuan-tuan. Berapa ramai saya tak tahu. Hatta bayi kecil yang sebelum tahun pun kena. Adik saya 4 orang kena, 3 lelaki, seorang perempuan kena. Saya tak kena, saya duduk masjid tinggi. Macam mana boleh kena? Ayah saya sakit, masuk hospital Pak Buntang, jangkitan kuman di paru-paru. Ayah saya ni umur 69 tuan-tuan. Ada apa tuan? Semua ada lah tuan-tuan. Kencing manis, gaut, darah tinggi, apa lagi, asma, lutut dua-dua dah potong lah. Lutut dah rapat, dua-dua potong lah. Ayah saya pun tak larat dah. Lepas tu dah ada ubat pun makan dah banyak, kena jangkitan kuman pula. Kuman tu pula kuman yang sangat kuat. Ayah saya duduk hospital Ustaz, rimah. Orang tua kan suka duduk hospital, betul tak kan? Tuan-tuan kalau tak biasa duduk hospital, memang tuan-tuan tak mau, sanggup mati kat rumah tu, betul tak kan? Tanya orang tua-tua, saya tengok ayah saya memang dia tak mau mati kat rumah pun tak apa lah, tak mau sungguh. Dia masuk hospital Ustaz, dia tak larat tu, minta sign doktor balik. Dia duduk hospital Pak Buntang. Dia memang tak ada tuan-tuan. Dia balik hari Rabu. Saya kuliah sini hari apa tau? Ahad kan? Ahad. Lepas pada tu tuan, lepas pada tu yang jadi tu. Ayah saya balik hari Jumaat, hari Khamis kakak saya balik pada gurun. Saya syak dia lah, saya duk syak dia lah. Sebab kami tak ada. Dia dalam perjalanan tu boleh jadi kena. Pada gurun dia balik. Ayah saya masa dia balik tu okey lagi. Esok Jumaat terus ayah saya tak sedap.
Tak boleh buat apa tu, dah tak sedap lah. Jadi ayah saya tak masuk kerajaan, bawalah kami bawa ke Apollo Teping kan. Bawa ke Apollo selesa sikit, satu bilik. Dah lah ada 2 katil, adik saya dengan ayah saya. Saya pun tak ingat bulan lepas lah tuan-tuan. Tak jauh dengan tarikh kita kuliah tuan-tuan. Hantar ke Apollo, tak apalah. Apollo kata ada COVID tak? Kata tak ada, sebab masuk hospital Pak Buntak dia buat ujian darah. Tuan-tuan, ujian darah ni memang tepat. Yang tuan-tuan swab tu dia tak tepat, melainkan tuan-tuan dah ada gejala baru tepat. Tu yang geng anti vaksin tak faham. Betul tak? Pasal tak positif, tak positif, dia tak faham konsep tu. Dia pening tuan-tuan. Dia konsep dia sebenarnya kalau darah memang tepat. Yang swab tu kalau tuan-tuan dah ada gejala dia baru kena, baru tepat. Tidak tak tepat. Jadi ayah saya memang tak ada. Jadi Apollo ambil Apollo tanya macam-macam, kata tak ada sana. Saya sampai je dekat Apollo, dia berbuat dengan COVID, positif. Rupanya hospital swasta tak mau pesakit COVID, betul tak? Semua pakat tak mau, kesian ayah saya tuan-tuan, baru duduk sat, tak dan tidur kat Apollo tu. Tak dan tidur, baru duduk sat, seronok selesa sikit, tu dia tuan-tuan, nak pergi ke Teping. Apollo pula tak mau hantar. Haru tuan-tuan. Tapi dah hospital Teping tak nak ambil, hospital Teping kata mana boleh, memang tanggungjawab dia hantar juga. Mula-mula dia kata tak ada van lah, macam-macam dia kata. Dah semua mau tak pakat, semua tak mau ambil. Yang swasta siapa nak ambil tuan-tuan? Dengar COVID tak mau dah tuan-tuan. Dengar COVID, hak swasta punya ambulans pun tak mau ambil. Dia pun hantar ke Teping tuan-tuan. Saya ingat ayah saya macam mana lah. Umur dah 69, macam penyakit ada tuan-tuan. Dah lah ada jangkitan kuman yang kuat. Sampai Apollo kata sekali mereka open antibiotik tu 250 sekali open, 280 sekali open antibiotik tu. Sehari 3 kali open. Cik je mahal tu tuan-tuan antibiotik tu, pasal kuman ni kuat. Kena COVID pula. Allahu Akbar. Saya malam tu fikir, sempat lagi ke jumpa ayah ni, duk fikir macam tu lah. Tapi duk harap tak apalah, kita fikir sebab dah ayah saya ambil Pfizer 2 bulan, berapa bulan sebelum tu ambil Pfizer. Kita fikir sebab hakikat Allah tuan. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan tak makan 2 bulan mati tak tuan-tuan? 2 bulan tak makan mati tak tuan? Mati ya, dari segi sebab orang ambil senapan patah tembak kepala tuan-tuan, mati tak? Mati. Yang matikan Allah, tapi dari segi sebab mati. Boleh tak? Kita sembang sebab. Walaupun hakikat yang mati menyembuhkan Allah, tapi manusia memang cakap sebab. Akidah kita selesai, bekas yang menjadikan kesan akibat Allah jadikan. Jadi ayah saya ambil Pfizer, itulah harapan saya tuan-tuan. Rupanya semua kena. Lepas tu kakak saya pula kena, yang tu habis semua, satu keluarga dia kena. Daripada 7 beranak, 6 beranak semua kena. Kakak saya kena, abang saya kena, semua kena. Alhamdulillah saya tak kena tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, dalam semua tuan-tuan, ni yang saya nampak lah keberkesanan vaksin tu. Adik saya yang kena semua macam tak ada apa tuan-tuan, macam tak ada apa, tapi positif. Cuma seorang tu dia muntah-muntah sikit apa semua. Yang lebih tu dia ambil Pfizer kuat sikit. Yang Sinovac tu, adik saya Sinovac tu kesan dia teruk sikit lah COVID. Dia duduk muntah cerit. Baru semalam beberapa hari lepas dia baru kuat. Yang lain semua okey lah tuan. Kakak saya seorang AstraZeneca baru 1 dos. Tu teruk sikit lah. Memang teruk lah dia, saya tengok kesian jugalah. Tapi dah ni semua sembuh lah tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan, nak cerita kalau nasib kena lah tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah lah, sebab ada doktor yang merawat adik saya di Selangor tu, dia beritahu adik dia umur 20 lebih, 25, muda lagi adik dia. Doktor perempuan beritahu kat adik saya pun umur lebih kurang tu lah 25-24. Doktor tu kata adik dia 25 mati kena COVID sebab tak vaksin lah. Ada seorang ustaz di Ridwan, keluarga dia di Penang, dia pun kena COVID semua. Yang semua selamat, 2 mati. Yang mati 2 anti vaksin yang mati. Kita cari sembang sebab lah, tuan-tuan dah tak makan jadi apa, betul tak? Tuan-tuan dah tak minum sampai 2 bulan jadi apa? Vaksin kan dia ada berdasarkan kajian tuan-tuan, datanya dia bertindak balas tuan-tuan dengan baik. Jadi Alhamdulillah tuan, semua dah sembuh lah baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, aku ada yang anti vaksin tuan-tuan, saya ingatkan tuan-tuan pergi ambil lah tuan-tuan. Ini kita cerita sebab akibat lah. Ustaz Abdullah Khairi pun sebut kampung dia kan, 4 orang mati anti vaksin. Baik tuan-tuan, tak apa. Kemudian sifat yang mustahil bagi Allah ialah sifat yang mesti tidak ada. Sifat yang harus pulang pada Allah, nak menjadikan ataupun tidak menjadikan, itu hak Allah Azza wa Jalla. Harus ni melibatkan kita lah perkara yang mungkinat. Jadi harus bagi Allah nak mengazab siapa pun. Dalam Quran sebut kan, yu'azzibu man yasha
wa yaghfiru man yasha, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Ta'ala siksa siapa yang dia kehendaki, Allah Ta'ala ampunkan siapa kehendaki. Itu harus bagi Allah menyiksa para anbiya dan para rasul. Harus bagi Allah, harus, bukan wajib. Harus bagi Allah untuk memasukkan Fir'aun ke dalam syurga. Kita nak bagi tahu hak Allah tu. Nah, hak Allah tu berkuasanya Allah, apa saja Allah boleh buat. Tetapi bila kita pegang pada janji, benda itu tak jadilah. Pasal Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Jelas nah? Dia beza dengan Mu'tazilah. Wajib ni maksud dia tak boleh, betul tak kan? Kami dah semayang, pahala mana? Betul tak kan? Yang Mu'tazilah ni macam tu. Wajib bagi Allah. Kiranya mati nanti kalau tak masuk syurga, dulu janji lagu mana? Macam tu lah kot. Mu'tazilah tu lagu tu lah kot. Kita bukan begitu. Sebagai hamba Allah, kita beribadah semata-mata kerana Allah. Jangan mewajibkan apa-apa pada hak Allah Azza wa Jal. Tak boleh wajibkan. Cuma kita pegang pada janji Allah, dan Allah Ta'ala tidak akan menyalahi janji. Jadi orang yang beriman, beramal soleh masuk syurga, orang yang ingkar masuk neraka. Saya lupa, saya habis cerita Nabi Musa tuan-tuan. Kan Nabi cerita Hindu tadi tuan-tuan. Macam mana nak jawab tuan soalan tu? Kenapa Tuhan orang Islam ni kejam, ganas, bengis? Tuhan Hindu bagus. Macam mana nak jawab tuan? Kenapa nak ada neraka? Buat syurga sudahlah. Betul tak? Kenapa perlu ada neraka? Saya cerita dah ni. Ini Haji cerita belum? Tak ni. Belum lagi ni. Tapi kalau tanya dekat Abang Kamal rahimahullah, mungkin dia ingat kot no. Tak apa yang meninggal seorang lagi, apa nama? Hazmi. Tak apalah. Baik, jadi tuan-tuan, kita bagi contoh mudah tuan-tuan nak faham. Kita duduk kat Malaysia ni tuan-tuan, kita ada penjara. Betul tuan-tuan? Katakanlah kerajaan kita, kerajaan apa-apalah lepas PRU ni. Ni PRU apa tuan-tuan? PRU 15, ni 14 kan? Akan datang ni yang ke-15 kan? Katakanlah PRU 15 naik kerajaan apa, kita pun dah tak tahu lah tuan-tuan. Betul tak ni kan? Ini macam mana gabungan, kita dah tak nampak ni. Belum nampak cahaya lagi tuan-tuan. Kita harap yang terbaik lah. Katakanlah yang naik ni gabungan baru, kita mana tahu? Tak kira lah nama apa pun, yang kita tak pernah dengar nama lain kan. Kita dah dengar BN, PH, PN, mungkin hak lain, mana tahu. Katakanlah naik gabungan baru, maka dia buat satu ketetapan, kenapa nak ada penjara kat Malaysia ni? Betul tak? Kesian orang dalam penjara tu. Kita kelepaskan semua orang dalam penjara tu. Okey tuan-tuan, kita tak okey? Tuan-tuan setuju ke tak setuju? Tuan-tuan tahu ada di Penang, pegawai penjara cerita kat saya, ada satu orang lelaki, dia rogol satu orang perempuan, dia ambil cangkui, dia rodok kat kemaluan budak tu sampai mati. Sulak. Dia tanya, pasal apa buat lagu ni? Saya nak dengan dia tak mau kat saya. Kalau orang lagu ni masuk penjara, lepas duduk sebelah rumah tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan katuk dia. Betul tak? Betul. Woi, buat lagu ni takkan nak biar. Pasal apa ada penjara tuan-tuan? Bukan saja-saja buat supaya kita boleh hidup. Betul tak? Sebab memang ada manusia ni kadang-kadang dia suka buat benda-benda yang menyakitkan orang yang lain. Kalau tak ada penjara, okey, lepas ni siapa bunuh orang, rompak, tak masuk penjara. Tuan-tuan setuju ke tuan-tuan? Kerajaan buat ketetapan baru, yang rompak, bunuh orang, semua diampunkan. Malah dapat intensif lagi seorang 1000. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan fikir, macam mana ni nak hidup? Hebat lagu mana pun negara tuan-tuan kat dunia ni, semua ada penjara. Betul tak? Nak kawal tuan-tuan manusia ni. Dia ada sisi baik, sisi buruk dia. Ada manusia memang dia dengan pilihan dia suka pilih hak buruk tu. Jelas kan? Tu, kalau katakanlah neraka tak ada tuan-tuan, yang ada syurga ya. Siapa bunuh orang mati masuk syurga, siapa rogol orang mati masuk syurga, siapa pi rompak mati masuk syurga Firdaus. Tak kacau tuan-tuan? Orang berani main serang kita pasal apa? Mati masuk syurga. Tidak tuan-tuan? Tu kena ada konsep dosa pahala syurga neraka supaya kita hidup kat dunia ni jangan zalim orang lain. Baru kita boleh hidup. Betul tak tuan-tuan? Baru kita boleh hidup. Hatta tuan-tuan, bagi tuan-tuan ada anak kan, bagi tahu dekat anak tuan-tuan, siapa yang belajar rajin pun ayah bagi, siapa yang malas pun ayah sayang bagi juga. Hampa tak pergi sekolah main game Mobile Legend pun tak apa, ayah sayang juga. Agak anak pergi sekolah ke tak pergi? Tak pergi. Betul tak? Saya jadi cikgu, masuk kelas,
Hampa buat kerja sekolah ke tak buat kerja sekolah, sama yang ustaz sayang juga, sama aja. Hampa nak pergi ponting pun tak apa, ustaz tak apa, pergilah ponting. Tuan-tuan yang bekas tentera, betul tak? Cuba tuan-tuan punya pegawai kata lagu tu, hamai turun apa yang dipanggil selalu pagi-pagi panggil tu apa dah, pagi-pagi kan dipanggil kan, yang guling-guling kepala tu aktiviti kan, apa mai pun tak apa, tak mai pun tak apa, agak-agak pun ramai. Kacau tuan-tuan. Dia bukan saja buat neraka, syurga, supaya orang kat dunia ni dia bunuh 10 orang, kat akhirat baru kena. Kat dunia dia bunuh 10 orang, kita gantung dia sekali je. Kalau betul-betul dia bunuh 10 orang, 10 kali lah kena gantung, betul tak? Dia bunuh orang, dia bakar, betul tak? Ada orang kan bakar, kes Susilawati dulu kan, katok bakar. Patut kalau nak adil buat lagu tu lah kat dia, betul tak kan? Katok bakar, tapi dia mati dah pun, mati dah Pak Naban tu, kena gantung 2017 ke 2018 macam tu lah, mati dah dia. Tapi dia kena gantung. Padahal kalau ikut fakta kes dia pepukul Susilawati tu, pukul dia bukan perkauman tuan-tuan, dia bukan itu perkauman, dia pasal bisnes ni tuan-tuan. Pasal Hindu tu pun saya baca yang Pak Naban tu jiran, dia kata Hindu ni baik. Pak Naban ni dia tak sangka Pak Naban tu buat, tapi main tang duit ni tuan-tuan, orang kelabu mata tuan-tuan. Malah sebelum dia bunuh Susilawati tu pun dia bunuh Hindu juga, betul tak? Dia bunuh Hindu juga, dia buat macam tu juga. Ni semua mainan duit lah tuan-tuan. Dia kata ikut fakta kes yang yang polis tu lah. Saya masa kes tu saya berada di KL, ada seorang polis tu, dia tak tahulah dia polis, ustaz dalam polis ke lagu mana, tapi dia ada ceramah kat masjid-masjid. Fakta yang dia dapat daripada yang hak ni, katanya dia katok, katanya dia mai, lepas tu dia bagi dadah kot, macam mana tahu, bagi dadah dalam minuman kot, kemudian dia ikat semua, lepas tu dia selum dengan gundi, dia katok dengan kayu baseball tu, yang jumpa kayu baseball yang berdarah tu. Jadi kemudian tanam, masa dia bakar hidup-hidup, bukan mati tu kan, dia katok-katok pingsan bakar. Ada yang mati, ada yang tak mati. Jadi ada sebahagian yang fakta dia dapat kayu baseball yang ada darah, dan zinc kan dia tutup tu, ada darah di situ. Itu yang dia dapat tu. Jadi tuan-tuan, begitulah katanya lagi. Masa dia bakar tu, ada sebahagian dia berapa orang, 5 orang, 6 orang. Masa bakar tu ada yang bergerak. Masa dia sedang lah, masa dia kena bakar, dia ambil cop sawit, tikam tekuk, tikam ni. Jadi tuan-tuan dahsyat lah. Kalau kita betul-betul nak adil tuan-tuan, buat lagu tu betul tak kan? Tapi kita tak boleh buat. Mana ada undang-undang negara bunuh orang lagu tu, betul tak kan? Katok, batu, tikam, bakar, tak ada tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau Hitler ke, betul tak kan, pengganas-pengganas perang dulu, Joseph Stalin, Mao Zedong, yang dulu tuan-tuan, dia dah banyak kezaliman yang dia buat kat dunia ni. Kalau kita bunuh dia seorang betul tak? Kalau betul akhirat lah kita nak dapat pembalasan yang sebenar-benarnya tuan-tuan. Boleh tuan-tuan kenapa semua tak lupa tadi? Nabi Musa tanya Allah, saya habiskan itu boleh Nabi Musa tanya, kenapa tak masukkan semua dalam syurga? Kenapa mesti ada manusia dan jin masuk neraka? Nabi Musa tanya Allah Azza wa Jal. Maka Allah kata kepada Nabi Musa alaihi salam, ya Musa, wahai Musa, irfa' zar'aka, angkat tanaman kamu. Tanaman macam gandum, tuan-tuan, angkat gandum, padi ke. Bila banyak biji-biji ni, kita tak angkat semua, akan ada yang jatuh, terutama yang rosak, betul tak? Dia angkat. Nabi Musa angkat yang mana ada yang boleh berguna tuan-tuan. Mana dia punya tanaman yang berguna, boleh dimakan, dia angkat. Kata Allah, Nabi Musa kata, aku dah angkat. Kata Allah, angkat lagi. Ada lagi yang tinggal tu tak angkat, biji-biji tu kan, gandum, ada gandum lagi, biji-biji gandum yang tak angkat. Ada lagi yang jatuh-jatuh, supaya kita angkat yang elok Kata Allah, angkat lagi. Dia kata, qad fa'altu, aku dah angkat dah. Kata Allah Azza wa Jalla, begitulah aku telah masukkan semua hamba-Ku ke dalam syurga. Habis itu yang pergi neraka, pasal yang memang dia nak masuk neraka. Itu jawapan dia. Pasal dia masuk neraka, pasal dia memang nak masuk neraka. Nak buat lagu mana? Kan Nabi sebut dalam hadis, kullukum yadkhulunal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, atau kama qala, seluruh umatku ataupun seluruh manusia akan masuk syurga kecuali man aba, kecuali yang tak mau masuk.
yang enggan. Seluruh umatku ataupun seluruh manusia, seluruh kamu semua ni akan masuk syurga, kecuali orang yang tak mau masuk enggan. Tak kebelik tuan-tuan. Sahabat dengar, ada yang tak mau masuk syurga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak mau masuk syurga tu? Jawab Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah, siapa taat padaku masuk syurga. Wa man asani dakhala nar, siapa yang ingkar padaku masuk neraka. Boleh tak? Siapa yang hidup kat dunia buat baik, ikhlas, dia nak masuk syurga, insya-Allah Allah masukkan ke dalam syurga. Siapa yang kat dunia ni tak mau dengar perintah Allah, lawan Rasul, dia yang nak masuk neraka. Nah, hatta orang yang bukan Islam pun tuan-tuan, tak kira sekarang ni kan, dia duduk kat China ke India ke di mana-mana, tak pernah dengar pasal Islam, tak ada ruang internet, dia ni ada keuzuran. Dia ada keuzuran di hadapan Allah di akhirat kelak. Baik, akan datang kita pergi bawah tu lah tuan-tuan, pembahagian sifat wajib. Baca sikit ya tuan-tuan, tak apa kono. Tak apalah, pelan-pelan tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan kita bertemu pada bulan hadapan. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا بعد تفرقا معصوما، لا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مترودا. صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.